Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan kita sambung bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi tentang adab-adab membaca Al-Quran. Itu yang bab yang ke-6 yang kita sedang baca sekarang ni, bab adab membaca Al-Quran. Dan kita masuk kepada fasal ataupun bahagian fi tadabburil Qur'ani wal khusyu'i indal qira'ah. Isu tadabbur dengan khusyuk bila baca Quran. Tadabbur ni apa? Biasa dengar kan? Ustaz duk pak tafsir ni, tadabbur apa Ustaz? Tadabbur. Faham makna. Okey, lagi? Tadabbur apa? Ustaz ada apa Ustaz? Tadabbur? Mengkaji. Kajian. Okey, boleh lagi? Lagi setakat yang biasa dengar? Faham makna, kaji, beramal dengannya. Okey. Dan bila dah faham, lepas tu kita penuhilah hak-hak Al-Quran tu. Biasa kataan tadabbara, kata akar dia daripada dabara, sama macam dubur. Dubur maksudnya yang paling belakang dan hujung. Sebab kita bila kata kita dubur, makna paling belakang. Okey. Lepas tu bila Nabi bagi tahu ada doa-doa yang Nabi cakap, ij'alha fi kulli duburi salati. Jadikan bacaan doa tersebut di hujung solat. Maknanya sebelum bagi salam, baca Allahumma a'inni ala dzikrika ke, baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, semua tu disebutkan duburi salah. Maknanya kat hujung sekali. Jadi bila kita tadabbur Al-Quran, seolah-olah kalau kita berada daripada dalam satu rumah, kita masuk daripada pintu depan dan kita pergi sampai ke hujung rumah, apa kita nampak? Nampak apa? Nampak semua. Okey, maknanya kita nampak bilik, nampak tandas kat mana, nampak rumah, nampak dapur, maknanya sampai ke belakang. Jadi kita nampak gambaran penuh. Jadi sebab tu ulama-ulama bincangkan. Syekh Khalid As-Sabt, dia ada tulis beberapa kitab khas bincang pasal tadabbur. Syekh Usaimi pun ada juga tulis. Dan semuanya pun, majoriti ulama-ulama sepakat mana tadabbur perlu kepada ilmu, terutamanya tafsir. Nak tadabbur Quran perlu kepada ilmu, terutamanya ilmu tafsir. Okey, maknanya sukar untuk seorang itu boleh nak tadabbur tanpa bantuan daripada ilmu-ilmu alat. Melainkan kita mengambil kira tadabbur ini sebagai peringkat yang banyak. Jadi ada peringkat yang permulaan, peringkat yang pertengahan, peringkat yang advance. Jadi peringkat-peringkat permulaan ni, dia macam kadang-kadang kita dah belajar, maknanya kita dah pergi majlis ilmu, kita jumpa macam-macam ustaz apa semua. Jadi biasalah ustaz-ustaz cerita pasal hidayah, pasal petunjuk. Allah bagi petunjuk, kita kena minta petunjuk dan seumpamanya. Jadi bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami ke jalan yang lurus, kita tak ada masalah nak faham apa maksud minta Allah untuk bimbing kita ke jalan yang lurus, kerana kita memerlukannya, kerana kita dalam keadaan kalau tak dibimbing kita akan sesat, kita akan tersasar. Jadi susah ke kita nak faham ihdinas siratal mustaqim? Susah ke senang? Senanglah, sebab kita dah, makna perbincangan tentang hidayah, meminta hidayah daripada Allah, itu adalah benda yang kita selalu dengar. Jadi seolah-olah disebabkan ditampung oleh ilmu-ilmu yang kita dah belajar,
dan juga pengalaman kehidupan kita. Jadi kita tak ada masalah nak memahami ihdinas siratal mustaqim, atau kita tak ada masalah nak faham kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah satu-satunya Allah. Dialah Allah yang maha satu, yang maha esa. Jadi kita faham bahawa tak ada yang sama dengan Allah, tak ada yang setara dengan Allah. Jadi kita susah ke nak tadabbur ayat macam ni? Susah. Taklah. Pergi anggut juga boleh. Okey. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang kita faham maknanya disebabkan apa? Disebabkan kita dah pernah belajar dan kita faham makna dia dari sudut umum. Okey, melainkan kita pergi ke peringkat-peringkat seterusnya yang kita baca kitab tafsir, ulama-ulama tafsir pun kaitkan dengan hadis ni, kaitkan dengan Al-Quran, ayat Al-Quran yang lain, dan dia jadi lebih mendalam dan kita akan nampak pengajaran-pengajaran yang lebih banyak lah. Okay, secara tidak langsung maknanya agama tidak menghalang kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran secara darat. Jadi kalau kita baca terjemahan sendiri boleh tak? Boleh. Okay, so akan ada benda yang kita faham dan akan ada benda yang kita tak faham. So kalau benda yang saya faham tu, adakah saya tengah tadabbur Quran bila dah saya dapat faham berapa? Ya, tengah tadabbur. Sebab apa kita faham pun? Sebab apa? Sebab kita faham kosong-kosong sendiri ke? Tak. Kita faham disebabkan kita dah banyak belajar. Okay, daripada majlis-majlis ini mudah seumpamanya. Kita maknanya janganlah macam pandang remeh apa yang kita dah belajar dengan macam-macam ustaz, atau belajar kat sekolah paling tidak. Apa yang kita belajar tentang agama kat sekolah dan seumpamanya, itu semua membantu. Itu semua membantu. Jadi masa tu kita baca Quran, kita dapat faedah, terutama faedah yang membantu kita untuk beramal. Maknanya kita baca ayat Allah sebut wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah, berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tak suka ke Allah ampunkan juga dosa kalian disebabkan kalian mengampunkan dan memaafkan? Kita pun ada masalah tak nak faham bahawa maknanya kita jumpa orang ke apa ke marah ke, maafkanlah. Okay, sebab kita maafkan pun sebab nak Allah maafkan dosa-dosa kita. Susah ke nak faham? Susah ke nak tadabbur? Dan mudah saja kan, maknanya lepas tu kita anak buat hal, kita maafkan, isteri buat hal, kita maafkan. Okay, tapi memaafkan tak bermaksud menghalang untuk kita menegur kesalahan. Okey, memaafkan itu maknanya menunjukkan yang kita tak simpan kemarahan kita disebabkan kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan. Okey, tak berdendam dan seumpamanya. Jadi tak ada masalah untuk kita faham apa itu memaafkan dan kita boleh terus amalkan. Jadi macam tak boleh, apa sebenarnya maksud ayat ni, nak kena cari dulu, nak kena buka kitab tafsir semua dulu ke? Tak, kita boleh faham, baca terjemahan saja pun kita dah nampak. Okay, kalau tak pelik lah, kat luar negara, kat barat ke mana-mana, atau banyak tempat yang orang-orang baca terjemahan saja dan mereka boleh pilih masuk Islam dalam keadaan asalnya non-Muslim kan. Dia baca terjemahan boleh masuk Islam, tapi sampai kat kita ada segelintir guru-guru yang cakap jangan baca Quran macam tu je, nanti sesat. Terus okay, dan Quran jangan baca macam tu, nanti sesat. Okay, dia mungkin betul dari beberapa sudut. Okay, kalau dia tengah baca ayat-ayat mutasyabihat ke, atau dia tengah baca ayat hukum hakam ke, baca ayat-ayat pasal ghaibiyat ke, dia salah faham ke. Tapi kalau kita baca secara umum sahaja, banyak je ayat-ayat yang sebenarnya, sebab muhkamat lagi banyak berbanding mutasyabihat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi saya faham, dan yang saya akan maknanya berterusan menggalakkan adalah semua orang untuk berinteraksi dengan Quran. Cuba baca terjemahan. Okay, baca terjemahan tu, ambil kesempatan sambil baca, dah baca 2-3 muka surat ke apa ke, terailah baca terjemahan. Oh, alhamdulillah, ada yang faham, ada yang tak faham. Okay, kalau semua benda pun tak faham, tak ada masalah juga. Okay, datang pula kelas, belajar, tanya ustaz, dan macam-macam cara lagi untuk kita membantu memperbaiki kefahaman. Maknanya tadabbur itu dia tak terhad secara sepenuhnya hanya untuk baca kitab tafsir. Okay, jadi untuk peringkat-peringkat pemula, beginner, boleh je. Okay, asalkan lepas tu kalau ada benda yang kita ragu-ragu, jangan kita buat kesimpulan terus. Okay, minta bimbingan. Okay, hadir kelas-kelas dan seumpamanya.
Jadi itu semata-mata nak highlightkan maksud tadabbur. Khusyuk kita semua maklum lah. Okey. Sebab kita buat perkara yang sama untuk dalam solat, di luar solat ni maknanya khusyuk ni maknanya fokus. Kemampuan kita untuk fokus sambil memberikan perhatian kepada butiran-butiran apa yang dibaca, yang disebutkan. Jadi Imam Nawawi sebut kat sini, fa idza syara'a fil qiraati, bila seseorang itu mula nak membaca al-Quran, bila dia nak start baca al-Quran, falyakun sya'nuhu al-khusyu'a wat tadabbura indal qiraati. Sepatutnya dia dalam keadaan khusyuk, fokus dan usaha untuk tadabbur ketika membaca. Kita boleh bayangkan konteks Imam Nawawi ni sebab apa? Sebab dia anggap orang yang baca kitab ni faham bahasa Arab lah. Jadi bila dia mengaji Quran, dia faham lah apa Quran sebut sebab dia ada bahasa Arab. Okay? Jadi itu kekurangan yang juga sebagai ujian dan sebagai peluang untuk kita belajar, iaitu supaya sambil kita baca, kita juga fikirkan apa cara-cara sambil aku baca ni aku boleh tambah tadabbur. Okay? Kenapa kena tadabbur? Kalau tak tadabbur tak boleh ke? Boleh saya bagi soalan? Tak ramai orang tanya soalan lagi. Kenapa kena tadabbur? Baca je lah kan senang, sebab baca dapat pahala kan. Nak amal? Oh, takut silap amal. Tapi selama ni dah beramal dah pun. Kira habis tu yang maknanya kalau kita tak faham pun isi kandungan Quran yang kita duk baca ni, kita ada masalah tak dengan hidup kita? Tak ada. Ada ke tak? Solat masih boleh tak? Boleh solat lagi. Puasa okey lagi kan? So ada apa yang akan ada kekurangan tak? Apa? Tak faham baca je lah. So maknanya macam kan ramai orang yang macam tak ada bahasa Arab, tak dapat pergi kuliah-kuliah ni, tempat dia tu tak ada ustaz-ustaz ke apa ke. So dia tetap boleh solat, dia tetap boleh puasa, dia baca Quran baca macam tu je, tak ada tadabbur. So berdosa ke dia? Taklah. Habis tu macam mana ni? Kena tadabbur ke tak sebenarnya? Tapi ada pandangan berdosa Ustaz. Ada pandangan berdosa. Tu dia. Ya, kalau dah dia maknanya macam keadaan saya sebut tadi itulah. Maknanya dia bukannya terdedah, maknanya bukan rumah ada AQS kat sebelah. Okey. Macam saya boleh bayang macam saya kat sekolah dulu lah kan. Tak ada ustaz bagi tahu saya, korang kena tadabbur Quran ni. Saya tahu ada Quran, tapi tak ada orang begitu. So macam seolah-olah macam dakwah tak sampai pada diorang. So diorang berdosa tak sebab diorang tak tadabbur Quran? Kita katakan secara umum tak. Sebabkan apa? Sebabkan suasana tak membantu untuk diorang tadabbur. Dan untuk nak tadabbur macam kita sebut tadi lah, banyak sangat prasyarat. Kena hadir majlis ilmu, kena praktis apa semua. Jadi kalau Allah takdirkan ada orang-orang, maknanya dalam keadaan dia kita kata muqallid, maknanya level-level macam tu, awam, dia tak ada kesempatan untuk tadabbur apa semua, tak adalah sampai kita kata macam dia berdosa ke rugi tu mungkin kita kata, tapi kalau kata dia berdosa, itu akan bergantung pada kes by kes. Dia usaha cari ke tak, atau dia malas ke, okey, atau dia dapat tahu macam aku duk baca Quran ni tak faham apa-apa, okey, dia buka YouTube ke apa ke, macam-macam cara boleh cari sekarang kan. So tinggal ada alasan ke tak ada alasan, bergantung pada orang. Tapi asalnya, okey, bila kita dah pergi kepada level penuntut ilmu, peringkat seterusnya kita menuntut ilmu, okey, dan nak tak nak kita memang kita belajarlah juga asal-asal bahasa Arab tu kan. Sebab perkataan dia sama je dengan bahasa Melayu banyak kan. Okey, jadi kita tahu ihdinas siratal mustaqim tak apa maksud dia, alhamdulillah tak apa maksud dia, subhanallah tak apa maksud dia. Perkataan-perkataan semua ada dalam Quran. Menyebabkan kita nak, okey, Allah timbulkan keinginan dalam diri kita, aku nak faham lebih mendalam sebab aku nak beramal dengan agama ni dengan lebih tepat sebagaimana apa yang Allah nak. Jadi caranya adalah dengan mengenal wahyu. Dan cara nak mengenal wahyu dengan baca Al-Quran dan seumpamanya. Dan memang Allah sebut sendiri Al-Quran itu kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini adalah buku yang kami turunkan, ianya diberkati, sifatnya diberkati supaya mereka tadabbur.
Supaya makna matlamat utama, matlamat asal adalah untuk ditadabburi. Okey. So jadi bila kita faham ayat tu, maknanya kita tahu okey, aku ada kerja, kita ada tugas yang perlu dipenuhi, iaitu usaha untuk memahami Al-Quran. Sempat ke dengan baki umur kita ni kita dapat cover semua Quran kita faham? Memang tak tahu, kita pun tak ada apa-apa jaminan untuk sampai. Tapi dapat sikit pun alhamdulillah. Okey, dapat dengar tadabbur pasal Fatihah saja, alhamdulillah. Ulanglah banyak kali, mungkin surah yang sama pun alhamdulillah. Maka kita syukur dengan kadar yang Allah beri kepada kita. Yang penting usaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tak ada benda lain lagi yang dinilai oleh Allah kecuali apa yang dia usahakan. Okey. So sebab tu Syekh Imam Nawawi sebut kat sini, hendaklah dia dalam keadaan khusyuk dan tadabbur bila baca. Wa dalailu alaihi aktsaru min an tuhsara. Dan dalil banyak. Okey, dia suka buat macam tu sebab dia ringkaskan kat sini. Wa ashharu wa adharu min an tudhkara fa huwa al-maqsudul matlub. Dan dalil yang paling masyhur dan paling jelas untuk disebutkan, yang merupakan objektif utama. Okey, yang merupakan objektif utama kenapa kena khusyuk, kenapa kena tadabbur. Wa bihi tansyarihus sudur wa tastanirul qulub. Dan dengan bacaan Al-Quran itu dapat melapangkan dada, menenangkan hati. Allah menyebut afala yatadabbarul qur'ana. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha. Ayat itu sebenarnya ditujukan kepada orang musyrik. Bayangkan, maknanya Allah expect orang musyrik pun patut faham, apatah lagi kita. Okey, sebab orang musyrik pertama isu orang Arab memanglah. Okey, itu satu. Tapi untuk tadabbur kita sebut tadi, maknanya sampai ke hujung. Jadi Allah expect turunnya ayat Quran ni, orang musyrik dengar, sepatutnya diorang sendiri boleh dapat faham sampai ke hujung makna-makna dalam Al-Quran. Kalau mereka pun Allah makna expectation Allah untuk mereka faham, apatah lagi kita. Okey, jadi teguran tersebut kembali pada kita. Wa qala ta'ala, ayat yang saya sebut lagi satu. Okey, yang saya sebut tadi. Okey, Imam Nawawi sebut juga, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Okey, tertinggal tu. Anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ini adalah kitab yang kami turunkan ianya kepada engkau wahai Muhammad, dalam keadaan ianya diberkati. Supaya apa? Supaya mereka semua, pengikut-pengikutmu, orang-orang beriman, semua tadabbur isi kandungan ayat-ayatnya. Okey, dua ayat tu saja dah memberi gambaran penting. Okey, Allah sendiri menurunkan Al-Quran untuk ditadabburi. Kemudian Imam Nawawi sebut wal ahaditsu fihi katsiratun. Okey, wal ahaditsu fihi katsiratun. Hadis galakan tadabbur pun banyak. Wa aqawilus salafi fihi masyhurah. Dan pesanan-pesanan para salaf, ulama-ulama salaf dahulu juga banyak terkenal. Waqad bata jama'atun minas salaf yatluna ayatan wahidatan. Ada sebahagian ulama-ulama salaf, dia qiyam, dia baca satu ayat, yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila sabah. Dia ulang, dia tadabbur makna dia ulang baca ayat yang sama sampai pagi. Kita susah nak bayang benda ni. Takkan aku nak baca ihdinas siratal mustaqim daripada malam sampai pagi. Kita tak dapat nak bayang. Tapi seolah-olah dia tenggelam, okey, dalam kemanisan makna ayat Al-Quran tersebut. Dan apa yang dia baca tu menyebabkan dia macam masuk ke dalam satu lautan dan tengah berenang puas-puas. Dia pergi ke semua arah. Dia macam kalau cuti ada budak sampai kat kolam renang tu tak nak keluar. Gitu semua. Dia masuk dah sekali, kita kalau setakat setengah jam tak jadi. Okey, dia baru main belah sini, tak main belah sana. Kalau bukan tempat mandi pun playground lah kita kata kan. Maknanya dia tempat dia tu je, mainan dia tu je. Tapi diorang boleh lama kat situ. Jadi kita bayangkan keadaan yang sama,
ulama-ulama ni tenggelam hanya dalam satu ayat. Dan dia boleh ulang ayat yang sama tu dan tadabbur makna ni sampai mendalam, sampai pagi diulang. Sampai pagi diulang. Okey. Wa qad sa'iqa jama'atun minas salafi indal qira'ati. Malah ada sebahagian salaf yang pingsan ketika baca ayat Al-Quran. Kerana beban. Kita baca ayat-ayat pasal kiamat, terbaca ayat-ayat pasal neraka dan seumpamanya, sampai ada yang pingsan. Wa mata jama'atun halal qira'ati, dan ada berlaku kes mereka yang mati. Maknanya beban daripada ayat yang mereka baca tu memberi kesan pada mereka, pingsan, dah tak ada. Waruwina an Bahz bin Hakim anna Zurarata bin Awfa at-tabi'il jalil radhiyallahu anhu ammahum fi salatil fajr. Jadi ada sebuah kisah ni, waqad rawaina, ada yang kata waqad ruwina, daripada Bahz bin Hakim. Dia cerita Zurarah, seorang tabi'in, alim tabi'in, jadi imam untuk diorang solat subuh. Dia jadi imam solat subuh, memimpin bahas dengan kawan-kawan yang lain. Nak jadikan cerita, faqara hatta balagha, okey, dia baca ayat Quran sampailah ke ayat surah Al-Muddathir. Fa idza nukira fin nakur fadzalika yawma idzin yaumun asir. Apabila sangkakala itu ditiup, dan itulah dia harinya, hari yang sangat sukar, hari yang sangat berat, yaumun asir. Dia baca benda tu dan dia benar-benar memaknai isi ayat tersebut. Apa yang berlaku? Kharra mayitan, jatuh, rupanya dah tak ada. Okey, tak tahu nak kita pun tak ada contoh-contoh macam ni berlaku di sekeliling kita lah. Maknanya tengah baca-baca Quran ke, jadi imam ke apa ke, okey, sedih sangat baca Quran, okey, sampai pingsan dan dah tak ada dah lepas tu. Kalau yang mati masa tengah sujud ke apa, memang tu biar kita pernah dengar lah kan. Okey, yang ni disebabkan kesan yang mendalam dari bacaan dia sehingga Allah tarik nyawa dia pada waktu tersebut. Okey, asbab daripada apa yang dia baca. Asbab daripada apa yang dia baca. Bahas bagi tahu, wa kuntu fi man hamalahu, aku termasuk orang-orang yang mengangkat jenazahnya pada waktu tersebut. Kisah yang lain, wa kana Ahmad bin Abil Hiwari radhiyallahu anhu wa huwa raihanatu syami kama qala Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah, idza quri'a innahu al-Qur'anu yasihu wa yus'aku. Okay, so Ahmad bin Abi Al-Hiwari ni, okay, Al-Qasim cerita pasal dia ni, kalau ada orang baca Quran dekat dengan dia, okay, dia punya terkesan tu sampai terkeluar bunyi dan pingsan. Okay, sebab dia terkejut dengan isi kandungannya, terkesan dengan isi kandungannya. Namun sebagian ulama ada yang kata kisah-kisah ni macam agak lebih-lebih nampak. Okay, takkanlah sampai menjerit, sampai pingsan. Okay, tapi sebahagian ulama lain mengatakan kalau itu, maknanya kalau kita lihat prestasi dia memang seorang alim, seorang saleh dan seumpamanya, dan itu yang berlaku, maka kita boleh meletakkan sangkaan baik, itu adalah kesan yang baik. Okay, kerana dia berusaha untuk tadabbur Al-Quran dan dia memberi kesan kepada dirinya. Okay, dan bentuknya ada pelbagai. Ada orang yang terkesan dengan amanah, ada yang terkesan dengan emosi dan seumpamanya. Ibnu Abi Daud menyebutkan, wa kana Al-Qasim ibn Uthman Al-Jawni rahimahullah yunkiru ala ibn Abi Al-Hawari, yani antara yang tak setuju. Okay, Al-Qasim ibn Uthman Al-Jawni dia kata tak setuju dengan apa yang dibuat oleh Ibn Al-Hiwari, dan wa kana Al-Jawni fadilan min muhaddithi ahli Dimashq. Okey, dan dia sendiri antara alim yang hebat dari kalangan ulama-ulama hadis. Okey, taqaddama fil fadli ala ibn Abil Hiwari, dan sebelum ni pun dia ada sebutkan juga, okey, tentang kelebihan
kelebihan dia berbanding Ibnu Abil Hawari. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada orang yang lebih cenderung kepada pandangan Al-Qasim Ibn Ismail Al-Jauni yang mengatakan perbuatan tersebut tak dipersetujui. Okey. Dan antara yang juga tak setuju adalah Ibn Abul Jauza, okey, Qais bin Jubair dan lain-lain. So Imam Nawawi sebutkan sebab boleh jadi maknanya orang yang baca pun dia tahu, orang baca ni mesti ada yang cakap tak setuju. Dia pun bagi tahu, okey, ada ulama-ulama tak setuju. Okey, tapi Imam Nawawi cakap apa? Qultu, aku kata. Okey. So kita kat sini ni bila dengar ulama kata ni, okey, walaupun kita ada pandangan peribadi, tapi kita letak kedudukan ulama, kedudukan dia orang dulu. Okey, sebab dia orang habiskan 30 40 tahun, okey, kehidupan mereka hanya untuk ilmu. Okey, dan kita tak dapat nak penuhi keadaan sedemikian kerana banyak halangan-halangan. Yang pasti Imam Nawawi tak akan mengeluarkan pandangan-pandangan tersebut tanpa alasan. Okey, kita sebut dah sebelum ni kan, fa inna luhumul ulama'i masmumah. Daging para ulama tu beracun. Okey. Jadi saya akan sambil-sambil tu maknanya kita dengar pandangan-pandangan yang kita rasa macam, sebab kita akan jumpa banyak lagi lepas ni yang kita rasa macam pelik lah Imam Nawawi cakap macam tu, kenapa pula boleh, kenapa tak, kenapa ni. Okey, sebab kita yang merendah diri di hadapan dia sebagai ilmuwan yang agung. Okey, kita yang merendah diri, barangkali ada benda-benda yang kita tak faham. Okey, barangkali ada benda-benda yang kita tak faham, mesti ada sebab kenapa dia berpandangan sedemikian. Yang pasti ia memang direkodkan dan disebutkan. Okey, was-sawabu adamul inkar. Dia kata yang betul tidak mengingkari apa yang dibuat oleh Ibnu Abil Hiwari. Tak ingkar, maknanya jangan tolak. Illa ala man i'tarafa annahu yaf'aluhu tasannu'an, kecuali yang kita tolak, kita tahu dia ni buat macam tu buat-buat, mengada-ngada. Okey, time lain tak ada pun nampak macam tu, tiba-tiba depan orang dia jadi macam tu. Itu nampak mengada-ngada. Okey, maknanya bila dia sendiri tak jadi, bila depan orang baru dia buat perangai, tiba-tiba menjerit ke, tiba-tiba pengsan ke apa ke. Okey, jadi kalau kes macam tu tasannu' istilahnya, maknanya dibuat-buat. Okey, dibuat-buat. Jadi kalau kita tahu yang lain tu memang setiap kali dia baca ke apa semua dia akan terkesan, yang tak dibuat-buat, maka itu kita tidak ingkar ataupun kita tidak menolaknya. Okey, yang tu faham tak? Okey. Wa qala as-sayyidul jalilu dzul mawahibi wal ma'arif Ibrahimul Khawwas radhiyallahu ta'ala anhu dawa'ul qalbi khamsatu asya'. Okey, ni kalau buat nota-nota ke share kat status WhatsApp ke Facebook ke, dia pesan kat sini, Ibrahim Al-Khawwas dia bagi tahu ubat bagi hati tu ada 5. Ubat bagi hati ada 5 perkara. Pertama, qiraatul Qur'ani bit tadabbur, baca Al-Quran dengan tadabbur. Ini adalah ubat penyakit hati lah. Ubat bagi penyakit hati. Okey. Kedua, pertama apa tadi? Baca Quran dengan tadabbur. Kedua, khala'ul batni. Ni susah. Kosongan perut. Ini susah. Kosongan perut. Maknanya jangan makan banyak lah. Bukan masuk kosongan perut tu, maknanya tak makan langsung. Okey, maknanya ataupun dengan banyak berpuasa lah. Banyak berpuasa. Okey, kosongkan perut daripada banyak makan. Ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail semua faham, tak ada masalah. Keempat, at-tadarru'u indas sahari. Tadarru' maknanya merendah diri, khusyuk ketika waktu sahur dengan istighfar. Okey, wa bil asharihum yastaghfiruna. Pada waktu sahar mereka beristighfar, mereka melakukan amalan. Pada waktu sahar ni masa bila? Waktu kita sahur tu namanya sahar. Tempoh masa tu dipanggil sahar dalam bahasa Arab. Okey, maknanya yang 1 jam, sekitar 1 jam atau kurang sebelum subuh tu. Jadi itu keempat. Okey, ubat untuk penyakit hati. Kelima, mujalasatu salihina. Mendampingi orang salih. Mendampingi orang salih. Macam mana saya nak tahu orang tu salih ke tak? Ini bukan benda yang kita boleh macam ukur tu sebab dia ni duk cakap kat sini ni soleh lah tu, takkan tak soleh.
Ramai je orang duduk sini cakap-cakap, dia sendiri mengaku jangan, kalau minta doa ke apa jangan minta. Saya tengok Dr. Mazhar pernah sebut, cakap masa bila ke GPA ke mana, cakap kalau orang minta doa, cakap carilah orang soleh. Dia tak, sebab biasa kadang banyak cakap ni lain sikit ada. Boleh jadi orang soleh ni kita nampak orang tu tak banyak cakap tapi dia ibadah dia rajin. Contohlah. Okey. So doa dia boleh jadi mustajab. Kita minta dia doakan dia seumpamanya. Okey, dan duduk sama dengan dia, menyebab apa? Bila duduk orang soleh ni mungkin satu benda yang efek kat kita kan. Kita malu kalau nak mengumpat contohnya. Kita malu nak cakap kotor. Kita malu nak cerita benda-benda buruk. Kalau ada orang-orang macam ni duduk sekeliling kita, okey, kalau nak dekat waktu solat ya, dia tak cakap, kita tak cakap, tapi automatik kita pergi masjid. Faham tak? Dia macam orang tu boleh bantu kita untuk dekat pada Allah. Tu orang soleh. Walaupun barangkali Allah tak kurniakan pada dia ilmu yang banyak. Okey. Dia faham agama ke tak faham agama, tapi dia bukannya banyak ilmu, pandai baca kitab ke apa ke. Sebab kesolehan bukan isu ilmu banyak atau sikit. Okey, kesolehan adalah kerana dia sentiasa mengamalkan apa yang dia tahu dan dia warak, menjaga, sangat berhati-hati. Okey, dan Allah kurniakan kelebihan sebahagian orang tak tahu banyak pun, tapi dia kerana sikit yang dia ada tu, Allah bagi kepada dia kelebihan-kelebihan, membuatkan siapa yang dekat dengan dia memang rasa malu, rasa segan, walaupun tak adalah apa-apa sangat. Jadi kita dekat dengan orang-orang soleh pun akan membantu mengubati hati. So ini yang disebutkan 5 oleh Ibrahim Al-Khawas. Okey. Dan kita selesai bab ni, belum lagi. Ada bahagian kedua sebab saya pecahkan pada 2 bahagian. Dan kita masuk bab 6 bahagian yang kedua kat mana dia? Bab 6 bahagian 2. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Seterusnya fi adabil Qur'ani. Okay, so kat sini disebut fi istihbabi tardidil ayati litadabburi, galakan mengulang ayat untuk tadabbur. Jarang benda ni berlaku kecuali orang-orang yang imam yang baca tu dia faham bahasa Arab. Dan kami kat UIA ada sebahagian imam-imam yang suka macam tu. Masa especially Ramadan, dia jadi imam, lepas tu kalau ada ayat tu dia ada makna yang mendalam, dia akan ulang 2-3 kali. Masa yang first laju, lepas tu dia akan slowkan sikit. Contohlah macam ayat afala yatadabbarul Qur'ani am ala qulubin aqfaluha tu kan. So masa mula-mula cakap afala yatadabbarul Qur'ani am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarul Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarul Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Dia boleh ulang tu seolah-olah macam nak bagi tahu semua orang, korang tak tadabbur ke Quran? Diorang ni tak tadabbur ke hati tu dah terkunci? Korang tak tadabbur ke? Seolah-olah kalau orang yang dengar, orang faham bahasa Arab tu memang akan terasa masa tu. Okey. Kalau tengah-tengah malam, yang tengah-tengah tu, kalau suasana tu kena betul-betul, menitik air mata masa tu. Tapi memang ada sebagai imam, dia pandai, dia Allah kurniakan kepada dia kelebihan tu. Dia tahu pak mana yang ni. Jadi kami-kami yang ada lah sikit asal bahasa Arab ni, bila baca tu kita tahu ni tengah cerita pasal apa, tiba-tiba dia ulang part yang kadang-kadang tak sangka-sangka. Part tu dia pergi ulang. Bila dia ulang tu macam boleh jadi kita kadang-kadang masa dengar baca Quran, imam baca pun, kita pun tak fikir tadi dia baca surah apa. Gitu, tak ingat kan. Tapi pasal dia ulang tu, kita jadi macam oops, dia macam ada peringatan dia nak bagi tahu semua orang. Macam imam nak suruh kita. Jadi ada kelebihan lah makna pada pengulangan bacaan Al-Quran. Apatah lagi untuk para ulama-ulama bila diorang nak tadabbur. Okey, bila diorang nak tadabbur. So kat sini Imam Nawawi sebut galakan tersebut ada. Wa qad qaddamna fil fasli qablahu al-hatha 'ala at-tadabbur
wa bayana mawqi'ihi wa ta'athur as-salafi. Dan kita sebutkan sebelum ni, okey, galakan tadabbur, okey, dan kat mana bayana mawqi'ihi, kat mana kita nak tadabbur, dan kesan-kesan yang dirasakan oleh para salaf, ulama-ulama salaf. Warwina an Abi Dzarrin, okey, ada riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Rupanya peristiwa yang kita sebut tadi tu, ulama salaf yang ulang sampai pagi tu, Nabi sendiri pernah buat. Nabi sendiri pernah buat. Okey, Nabi qiyam, baca satu ayat, dia ulang sampai pagi. Wal ayat tu, ayat apa yang Nabi baca? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau nak azab mereka, hakikatnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan Nabi ulang tu macam tengah bagi tahu diri dia yang sehebat mana pun usaha dia nak ajak semua orang ni supaya menerima hidayah, menerima Islam, dan Allah memutuskan mereka tak dapat petunjuk dan mereka diazab. Dan Nabi sendiri berserah pada Allah, jika kau nak azab mereka, mereka adalah hamba-hamba kau, aku tak boleh nak buat apa-apa. Bayangkan ayat tu diulang, dan macam mana perasaan Nabi masa tu. Okey, mengiktiraf hakikat Allah lah yang menetapkan siapa dapat petunjuk, siapa tak dapat petunjuk, dan siapa yang Allah nak azab, siapa yang Allah nak bagi rahmat dia. Kerana mereka semua adalah hamba Allah dan Nabi hanya utusan. Innama alaikal bala, kerja kau adalah sampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tak boleh nak bagi petunjuk pada siapa yang kau nak. Okay, dan diulang, apatah lagi yang terlintas dalam fikiran, dalam hati dia ketika berulang banyak tersebut sampai pagi. Okay, kita baca satu ayat 2-3 kali ulang penat dah kot, macam baca lah lagi sambung bagi habis je. Okay, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Hadis tu riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Riwayat seterusnya daripada Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu annahu karrara hadhihi al-ayat hatta asbaha. Tamim ad-Dari, sahabat, pernah mengulang ayat surah Al-Jathiyah ayat ke-21 ni daripada malam sampai pagi. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka kami akan jadikan mereka an naj'alahum kalladina amanu. Orang-orang buat jahat tu dia orang ingat kami akan jadikan dia orang macam orang beriman dan beramal soleh ke? Sawa'an ahyahum wa mamatuhum. Okey, anggap sama ke keadaan dia orang tu semasa hidup dengan semasa dia orang akan mati nanti? Okey, dia orang akan sama ke? Kalau masih hidup semua senang dan lepas tu nanti mati semua senang? Okey, Allah kecam orang-orang yang melakukan kejahatan dan keburukan dalam dunia ni. Okey, dan sa'ama yahkumun, betapa buruknya penilaian mereka. Dan Tamim dari ulang ayat ni. Okey, boleh jadi dia merasakan dia sendiri macam mana dia boleh perasan pula yang dia dengan amalan setakat sedikit amalan yang dia ada ni, dia akan bersama dengan orang beriman beramal soleh ke? Sebab Allah sebut alladzina amanu wa amilus solihat lahum jannat. Okey, orang beriman amal soleh akan dapat syurga. Okey, so dia barangkali maknanya memikirkan orang-orang yang buat jahat tu, dia orang rasa dia orang akan sama macam orang beriman ke, beramal soleh ke? Okey, rasa sama jika masa dia orang hidup seperti mana keadaan nanti dia orang mati. Betapa buruknya penilaian mereka. Dan Tamim dari ulang sampai pagi. Riwayat seterusnya, Ubadah bin Hamzah, dakhaltu ala Asma'a radhiyallahu anha wa hiya taqra. Dia bagi tahu aku nak jumpa Asma binti Abi Bakar. Okey, anak Abu Bakar, dan masa tu dia tengah mengaji. Boleh jadi tengah solat, boleh jadi tengah mengaji saja. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Fawafaqtu indaha.
dia baca ayat surah At-Tur ayat 27. Okey, Allah kurniakan nikmat kepada kami, rahmat dan taufiknya, dan Allah selamatkan kami daripada azab neraka. Okey, fa waqaftu indaha, aku pun tunggu je tepi dia. Ubadah sebut, aku tunggu je tepi dia, dan dia ulang ayat-ayat tu. Faja'alat tu'iduha wa tad'u. Dan Asma sambil Ubadah tunggu tu, rupanya dia ulang lagi sambil lepas tu doa pula. Doa, kurniakan kami rahmat, selamatkan kami daripada azab neraka. Fatala alayya dhalika. Ubadah punya tunggu tu rupanya lama. Dia ulang macam doa tu lama. Fadhahabtu ila suq. Dia tak jadi tunggu, dia pun terus pergi ke pasar. Agaknya ada dia pembantu atau khadam pada Asma ni, macam ada apa-apa nak beli ke apa, tunggu. Lama sangat, dia terus pergi. Faqadaitu hajati, aku pun selesaikan urusan kat pasar. Thumma raja'tu, aku patah balik. Wa hiya tu'iduha wa tad'u, dia masih lagi macam tu. Wa ruwiyat hadhihi al-qissatu an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kisah yang sama juga dinukilkan, Aisyah pun buat macam tu juga, lebih kurang. Warada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud pernah ulang ayat wa qur rabbi zidni ilma. Ibnu Mas'ud pernah ulang ayat wa qur rabbi zidni ilma. Warada Sa'id bin Jubair ulang wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hati-hati, okey, akan kedatangan hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Hati-hati dengan hari ni. Ulanglah ayat tu, ulang. Waraddada aidan, dia juga pernah mengulang ayat fasawfa ya'lamuna idzil aghlalu fi a'naqihim. Okey, mereka nanti dia akan tahu bila belenggu itu diikat di leher mereka di akhirat nanti. Ulang ayat tu. Okey, wa raddada aidan, dia juga pernah mengulang ayat ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdayakan engkau? Okey, apa yang memperdayakan engkau sampai engkau ingkar kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Okey, ma gharraka bi rabbikal karim. Wa kana ad-Dhahhak, okey, antara tabi'in, idza tala qaulahu ta'ala, bila dia baca ayat lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalun, bagi mereka itu ada lapisan-lapisan api di atas dan bawah mereka pun ada lapisan-lapisan api. Orang-orang ada dalam neraka. Raddadaha ila sahar, dia ulang sampailah waktu sahur pagi. Okey, pasal mulang sikit, mulang ni pun ni mana Awi nak letak juga. Okey, seolah-olah paling tidak entah kita pun tak tahu bila sebenarnya part-part yang kita nak baca, kita nak ulang-ulang ni. Kita ngulang qul huwallahu ahad ke? Rakaat pertama ulang balik, rakaat kedua ulang lah tu kan. Okey, so sebab tak tahu surah lain saja salah baca pula. Tapi kalau ayat-ayat ni, jadi kita faham tujuan mereka adalah untuk tadabbur, tak ada sebab lain lah, untuk tadabbur. Bahagian seterusnya yang kita akan sambung pada 2 minggu lagi. Sebab betul lah 1 minit lagi nak isyak. Dan kita akan sambung dengan isu tangisan membaca Al-Quran. Tangisan ketika membaca Al-Quran. Kita sampai pada bahagian-bahagian yang kenapa Imam Nawawi nak cerita benda-benda ni dalam keadaan kita macam tak nampak contoh. Susah nak nampak contoh. Tapi Imam Nawawi sebut juga perkara-perkara ni, okay, sebagai contoh-contoh yang kita nak bayangkan untuk tak sampai 100% macam diorang pun kita dapat 1%. Adalah masa-masa bila baca ayat mana-mana ke, tengah baca Fatihah ihdinas siratal mustaqim tu, tiba-tiba kita rasa macam tersentuh. Lepas kita ulang ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami yang jalan yang lurus. Kalau rasa macam tengah
lost, maknanya tengah tak tahu sebenarnya apa yang kita buat ni betul ke tak dan seumpamanya, walaupun Fatihah. Okey, setengah kiam jangan masih jadi imam. Wow, kena bambu lagi. Tengah jadi imam Nasiratul Mustaqim tu pula tiba-tiba dia berlagu-lagu lama pula. Okey, so bukan jadi imam lah, maknanya solat seorang-seorang ke qiyam tengah malam tu. Okey, hatta nanti bila bab menangis ni pun kita akan jumpa. Jadi dan kita bayangkan Tibyan ni yang dia buat dan dibuat macam ni adalah ringkasan yang mana kalau kita baca kitab-kitab lain dia akan panjangkan cerita ni. Dia akan nukilkan lagi ulama ni pun buat macam ni, ulama ni pun buat macam ni, ulama ni buat macam ni, yang mungkin Allah uji kita akan rasa bosan dengar. Okey, sebab macam point dia dah sampai dia, kita tahu oh kena menangis dah. Okey, tapi bila penuntut ilmu, ulama-ulama baca benda ni yang dia nak lagi dengar sampai dia terasa. Yang itu tu yang kita jadi ujian lah, maknanya kita tak dapat nak feel. Diorang suka dengar kisah-kisah ni. Semakin banyak kisah-kisah ni dikongsikan, semakin diorang rasa betapa jauhnya kita dengan mereka, tapi aku nak ikut contoh tu. Okey, mereka ni lah orang soleh, orang siddiq, orang-orang yang ni fabihudahu muqtadih. Petunjuk mereka tu ikutlah, Allah sebut. Petunjuk orang-orang soleh semua ni, para nabi, para orang soleh, para orang-orang jujur ni, petunjuk mereka ni yang kita kena ikut. Jadi apa-apa tindakan dan kebiasaan para salaf tu, itulah sepatutnya yang jadi contoh untuk ikut. Okey, bukan seperti benda-benda yang viral saja baru kita nak ikut. Isu ni baru aku nak tahu Ashabul Kahfi tu siapa. Nak bawa lah. Sebab saya kecil, kalau tak selama ni tak terfikir pun, tak peduli pun. Yang penting Ashabul Kahfi tu orang kat gua tu lah. Aku dah baca dah surah tu, dah tadabbur dah dulu. Tiba-tiba kecoh barulah cari, betul ke orang Kristian baru. Faham tak? Dia timbul isu, tiba-tiba kita rasa nak. Jadi bila kita berinteraksi dengan kitab, kitalah yang viralkan dalam diri kita, ini penting. Walaupun orang tak tahu. So kat situ dia macam jadi satu bentuk riyadhah ataupun latihan pada diri untuk jadikan kita excited untuk lakukan kebaikan-kebaikan yang nampak macam kecil-kecil ni tapi signifikan dalam kehidupan kita bila berinteraksi dengan Al-Quran. Cukup setakat tu dulu. Okey, saya duduk situ. Sejuk. Okey, saya ada satu buat pelangai kan kat sini duduk bawah lah. Nasib baik dia tak menyuruh kat dalam tu. Okey, so rasa cukup setakat tu lah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.